Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu pada malam ini secara live dalam sesi pengajian ataupun ulang kaji Iqra', yang mana masih lagi menggunakan Iqra' ni, Iqra' Al-Furqan, Iqra' dan juga makhraj huruf. Jadi antara kelebihan Iqra' ni adalah dia mempunyai gambar rajah tentang makhraj huruf yang membantu kita untuk memahami di manakah makhraj huruf hijaiyah yang berada di beberapa komponen yang terdapat di anggota kita lah, di badan kita. Yang pertama sekali anggota bibir, komponen bibir, lidah, hidung, rongga dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni kita akan sambung pula muka surat 164 lah. Malam ni kita akan sambung muka surat 164 dalam Iqra' 6. Malam ni kita akan sambung muka surat 164 muka surat 164, masih lagi dalam Iqra' 6 lah. Baik, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita masih lagi dalam tajuk cara-cara waqaf, cara-cara berhenti bacaan. Sebab ramai lagi yang saya dapati bila berhenti tu, bila waqaf bacaan tu tak tepat dengan yang dikehendaki oleh ilmu tajwid ataupun ulama Quran lah. Bila waqaf tu mesti salah. Kalau tak mengaji, bila waqaf mesti salah. Dia cara waqaf dia ada lah. Begitu juga kita nak buat apa pun dia ada cara dah. Kalau kita tengok contohnya macam petani, peladang, dia nak tanam tanaman pun dia ada cara dah. Nak tanam sawit, kelapa sawit, dia ada cara dah. Nak tanam pokok pisang, dia ada cara dah. Setiap perkara tu dia ada cara dah, dia ada kaedah dah. Dia tak boleh mentam ikut dan tak boleh. Bila kita buat ikut dan memang salah. Contohnya kita nak buat rumah, kita nak bina rumah, dia kena ada cara dah. Bukan boleh ikut dan tu, tak boleh. Bila kita buat juga dalam keadaan kita tak tahu, maka rosak lah. Kita buat tu tak jadi ataupun rosak. Begitu juga bacaan Al-Quran, nak kita waqaf mesti dia ada cara dah. Jadi malam ni kita sambung lah cara-cara waqaf. Tajuk dia cara-cara waqaf, berhenti bacaan. Baik, dia kata di sini waqaf pada huruf akhir. Waqaf pada huruf akhir bertanda syaddah. Bertanda syaddah. Hendaklah dikekalkan bunyi syaddah separuh sahaja. Dia kata apabila kita waqaf pada huruf yang ada syaddah ataupun kita waqaf pada huruf akhir yang bertanda syaddah, maka kita kena kekalkan. Hendaklah dikekalkan bunyi syaddah separuh sahaja. Contoh di sini ada syaddah di atas nun. Ada syaddah di atas nun, maka bila kita waqaf pada nun ini,
hendaklah kita kekalkan syaddah ni separuh saja. Dan di sini untuk huruf nun ni kita kena dengung lah, dengung. Waqaf tu dengan dengung. Contoh dah, asal dah lahunna. Bila waqaf lahun, kena dengung lah. Yang mana hujung lidah kita tu tekan pada lelengit keras, makhraj nun, dan bunyi dengung tu keluar daripada hidung kita. Dua harakat. Lahun, waqaf macam tu. Ramai lagi yang waqaf tu tak betul. Sebab apa? Sebab tak tahu cara dah. Jadi tak dapat tidak kita mengaji Quran ni kena bertalaqi lah. Cara mudahnya kita bertalaqi dengan guru, cari guru. Talaqi. Barulah kita tahu bacaan kita tu salah ke betul. Baik, kemudian contoh bacaan yang ni, yang pertama ni, minal mas. Kekalkan syaddah di sini separuh. Minal mas. Okey, yang kedua, illa tiba'adh-dhann. Waqaf pada nun ni dan kekalkan syaddah ni. Kekalkan syaddah ni separuh dan dengung dua harakat. Okey, seterusnya pada mim syaddah, sama juga. Mim dengan nun ni sama lah. Bila waqaf kena dengung dua harakat. Fa'aghraqnahum fil yam. Kalau mim ni kena rapat bibir lah. Kalau nun ujung lidah tekan di langit keras dan dengung. Kalau mim kena rapat bibir dan dengung. Fa'aghraqnahum fil yam. Okey, seterusnya pada mim juga kita waqaf, mim syaddah, kekalkan syaddah itu separuh saja. Untuk mim dan nun kena dengung lah dua harakat. Wa najjaynahu minal gham. Kena dengung dua harakat lah. Okey, seterusnya kita waqaf pada lam syaddah, maka kekalkan syaddah tu separuh. Kekalkan syaddah tu separuh. Fa illam yusibha wabilun fatal. Tu. Fa illam yusibha wabilun fatal. Kena tekan. Waqaf tu dengan kita tekan lam tu. Maknanya syaddah tu kena bunyi separuh. Separuh kena bunyi lah. Syaddah tu. Okey, contoh yang terakhir. Alam tara ila rabbika kaifa maddadh-dhill. Alam tara ila rabbika kaifa maddadh-dhill. Tekan pada lam tu. Syaddah tu kena bunyi separuh. Syaddah pada lam tu kena bunyi separuh. Baik, begitulah. Jika kalau kita nampak dalam Quran dan kita waqaf pada huruf yang bersyaddah, maka kena bunyi separuh syaddah tersebut, insya-Allah. Baik, kemudian ke surat sebelah, halaman sebelah kita tengok ke surat 165. Masih lagi dalam tajuk cara-cara waqaf. Cara-cara waqaf ataupun berhenti bacaan. Baik, dia kata waqaf pada huruf akhir qalqalah. Waqaf ini berhenti bacaan pada huruf akhir qalqalah. Huruf akhir itu adalah huruf qalqalah. Maka hendaklah dilantunkan. Maka hendaklah ini wajib dilantunkan. Ini qalqalah kubra. Dilantunkan huruf qalqalah itu yang dipanggil qalqalah kubra. Dan waqaf pada huruf akhir qalqalah bertanda syaddah hendaklah ditekankan kemudian dilantunkan, yang dinamakan qalqalah akbar. Baik, kalau di akhir tu huruf qalqalah kita waqaf padanya, contohnya seperti di atas ni, maka dipanggil qalqalah kubra. Hendaklah dilantunkan hurufnya, huruf dal, contohnya huruf dal lah.
di akhir adalah huruf dal, contoh di sini, maka hendaklah dilantunkan. Tetapi kalau huruf qalqalah ada syaddah dan kita waqaf padanya, maka hendaklah ditekankan dahulu, kemudian barulah lantun. Tu cara dia. Contoh yang pertama, ahadun, bila kita waqaf jadi ahad. Ahad. Tu. Lantun, terus lantun. Ahad. Okey, kalau huruf qalqalah ada syaddah, maka hendak ditekan, kemudian barulah lantun. Wa tabba. Bila kita waqaf, wa tabba. Wa tabba. Tu. Kena tekan dulu baru lantun. Tekan dulu baru lantun. Tu cara dah. Tapi bab qalqalah ni pun ramai yang fail lah. Ramai yang fail. Sebab apa? Sebab dia tak faham cara nak waqaf tu. Kadang-kadang qalqalah kubra dengan qalqalah akbar sama saja bunyi dia. Qalqalah sughra dengan qalqalah kubra sama bunyi dia. Tak ada beza pun. Baik, sedangkan tidak sama lah. Kalau sughra lantunan dia kecil, bunyi dia perlahan. Lantunan tu lantunan lah, tapi dia perlahan. Manakala kubra, huruf qalqalah berada di akhir dan kita waqaf pada huruf qalqalah tersebut, maka hendak dilantunkan secara kuat sedikit daripada surah. Ahad, qul huwallahu ahad. Terus lantun lah, terus lantun. Kemudian kita waqaf pula pada huruf qalqalah yang ada syaddah. Untuk huruf qalqalah yang ada syaddah, apabila kita waqaf, mestilah ditekan dulu barulah lantun. Ditekan dulu barulah lantun. Tapi ramai yang terus lantun. Ramai yang di luar sana dia tak faham. Bila dia baca terus dia lantun. Yang tak lantun pun banyak. Tu saya kata banyak yang fail. Banyak yang fail, banyak yang gagal. Banyak yang tidak lulus bacaan qalqalah. Yang mesti dipelajari semula. Yang mesti dipraktik semula, dibuat latihan semula. Nampak macam mudah, tapi kalau kita ada ambil ringan, kita tak ambil perhatian, maka bacaan kita akan salah. Baik, sekali lagi, ahad, ahadun bila waqaf, ahad qalqalah kubra. Kita lantunkan dal ini secara kubra. Wa tabba bila waqaf pada huruf qalqalah iaitu ba yang bersyaddah, maka mestilah ditekankan dulu, kemudian baru lantun. Wa tabba jadi wa tabba, wa tabba. Tu. Baik. Kemudian contoh seterusnya dalam surah Al-Ikhlas. Allahus Samad. Di sini dipanggil qalqalah kubra. Lantunkan dal itu secara kubra. Allahus Samad. Okey, bawah dah. Sayasla naran dhata lahab. Lahab. Lantunkan ba ini secara kubra. Baik. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Lantunkan qaf ini secara kubra. Qalqalah kubra. Okey. Atas idza waqaba. Lantunkan ba ini secara kubra. Min kulli zawjin bahij. Bahij. Lantunkan jim ini secara kubra. Okey. Wa 'adun wa fir'aun wa ikhwanu lut. Lut. Lantunkan ta ini secara kubra. Baik, kemudian kita tengok pula pada contoh yang bawah ni. Okey, yang mana jim ini adalah huruf qalqalah dan kita waqaf pada dia, yang mana jim ini ada syaddah. Jadi seperti mana yang telah saya terang tadi, apabila huruf qalqalah itu ada syaddah, maka sebelum kita lantun tu kita kena tekan dulu. Okey, kita cuba.
Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Tu cara dah. Sekali lagi. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Baik. Kemudian syaddah di atas qaf dan kita waqaf pada qaf, yang mana qaf ini huruf qalqalah, maka macam tak sah jugalah. Sama macam ni, sebelum kita lantun kita kena tekan. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Begitulah cara waqaf pada huruf qalqalah yang ada syaddah dan tidak ada syaddah. Qalqalah kubra dan qalqalah akbar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan perkongsian saya pada malam ini secara ringkas, tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat faham cara nak waqaf. Yang pertama tadi kita waqaf pada huruf yang bersyaddah, iaitu dengan cara kita bunyikan syadah itu separuh sahaja. Kemudian yang kedua kita waqaf pada huruf qalqalah yang tidak ada syadah, kita terus lantun. Huruf qalqalah yang ada syadah kita kena tekan dulu baru lantun. Contoh bacaan seperti mana yang telah saya tunjuk tadi. Baik, jadi sekadar itu dulu. Mudah-mudahan kita semua dapat faham dan dapat praktik ataupun dapat amalkan dalam bacaan seharian, insya-Allah. Baik, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan semua dapat fahamlah, insya-Allah, dan dapat amalkan. Baik, jadi insya-Allah pengajian Iqra kita saya ulang balik, setiap hari Ahad, Isnin, Selasa dan Rabu sajalah. Jadi untuk malam esok Iqra tak ada lah, cuti. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi pada hari Ahad nanti. Masa lebih kurang lah pukul 10 ataupun sebelum sikit pukul 10 ataupun pukul 10 lebih sikit, lebih kurang macam itulah, insyaAllah. Baik, jadi sekali dulu minta tolong share lah. Jadi sekali dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aquli qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.